Apa khabar semua? Dalam video kali ni kita nak tengok tentang satu kereta yang ikonik buatan Nissan, iaitu Nissan Fairlady. Dan dekat Malaysia ni, Fairlady yang paling popular adalah Fairlady 350Z dan 370Z yang dijual dari sejak tahun 2002. Tapi kalau anda nak tahu, kereta Z dari Nissan ni dah start production dari tahun 1970 lagi. Dan kereta Fairlady yang kita familiar tu sebenarnya dah generasi kelima dah. Jadi kalau nak ikutkan, sebelum pelancaran Fairlady 350Z ni lagi, kereta Nissan Z ni memang dah ada peminat. Dan sebab tu, bila launch je kereta ni, memang sales meningkat tinggi. Kereta-kereta Nissan Z ni sebenarnya macam satu keluarga sports car lah daripada Nissan. Kan kalau Toyota kita ada Supra, kalau Honda kita ada Type R. Jadi Nissan pun tak bolehlah ketinggalan, dan diorang mesti nak kena ada sports car juga kan. Memang betul, masa tu diorang dah ada Nissan Skyline, tapi kejap lagi saya explain kenapa Fairlady ni pun penting untuk Nissan. Baik, generasi pertama Nissan Fairlady dilancarkan pada tahun 1969 dan diberi nama Nissan Fairlady Z. Tapi entah kenapa bila diorang nak jual kereta ni di luar Jepun, diorang bagi nama kereta ni Datsun 240Z. Saya dah lama tak nampak kereta Datsun atas jalan. Memang legend zaman 80-an dulu, merata-rata ada Datsun. Projek Nissan Fairlady ni sebenarnya dimulakan oleh Yutaka Katayama. Dia ni presiden Nissan USA pada masa tu, dan dia sedar bahawa Nissan ni sebenarnya dah ada kepakaran dalam menghasilkan sports car yang mampu milik. Dan dia rasa memang ada market untuk kereta yang macam ni. Kira berani jugalah dia orang ni, sebab masa tu Nissan dah ada tau kereta Skyline. Kalau kita risau juga nak buat sports car lagi satu, sebab nanti akan makan pula sales Skyline ni kan. Tapi sebenarnya Skyline dengan Fairlady ni target market dia berbeza. Skyline target market dia lebih atas lagi. Kira Fairlady ni orang biasa pun boleh guna. Dan part dia orang nak buat supaya mudah nak ganti-ganti dengan kereta Nissan yang lain. Dia macam entry level punya sports car lah. Fairlady Z yang awal ni ataupun Datsun 240Z ni menggunakan enjin 2 liter inline 6, dan masa tu power dia adalah 130 horsepower. Kalau nak ikut standard sekarang ni lah, 130 horsepower tu macam biasa-biasa je lah, tak macam sports car pun. Tapi anda kena ingat tau, yang ini kereta 50 tahun yang lepas. So 130 horsepower pun not bad lah pada masa tu. Dan bila Nissan dapat jual banyak kereta ni dekat US, ada lebih kurang 130,000 untuk dalam masa 3 tahun, diorang pun update Datsun 240Z ni kepada 260Z pada tahun 1974. Ini benda yang biasalah manufacturer buat untuk bagi kereta tu sentiasa fresh dan sentiasa ada pembeli. Kalau tak, orang pun jemu. Kapasiti enjin model baru ni pun dinaikkan kepada 2.6 liter, dan sekarang power output kereta ni adalah 154 horsepower. 154 horsepower ni sekarang ni macam Honda Civic lah. Dan kemudian setahun selepas tu, Nissan update sekali lagi model ni menjadi Datsun 280Z, dan kali ni diorang pasang enjin 2.8 liter pula. Makin lama makin besar, dan horsepower pun makin naik kepada 170 horsepower. 170 horsepower ni kalau nak ikutkan kira power lah untuk kereta moden zaman sekarang ni. Of course lah, tak boleh compare dengan sports car sekarang, tapi kalau perbandingan dengan kereta harian biasa, 170 horsepower ni memang dah lebih dari cukup. Kemudian pada tahun 1978, Nissan pun memperkenalkan Fairlady 280ZX ataupun Datsun 280ZX ke pasaran dunia. Dan ini macam second generation Fairlady lah. Cuma pada masa ni, Nissan cuba lebihkan kepada keselesaan dan kemewahan untuk kereta Fairlady ni. Sebab itu adalah demand daripada orang ramai. Dan memang betul, sales pun sangat banyak, iaitu mencecah 90,000 unit terjual dalam masa setahun saja. Bagi sebuah jenama negara asing boleh jual banyak ni dekat US, kira hebat lah kan. Kereta ni memang sangat popular, tapi untuk car enthusiast, diorang sebenarnya tak berapa suka sebab image sports car tu macam terhakis sikit. Sebab kereta ni dia sangat mewah dan sangat selesa. Dan pada tahun 1984, Nissan pun melancarkan generasi ketiga Nissan Fairlady, iaitu Nissan 300ZX. Kereta ni kalau nak ikutkan adalah 100% kereta baru, sebab Nissan redesign balik
balik model ni untuk gantikan model Fairlady generasi kedua tadi. Dan dalam generasi ni, Nissan pun buat keputusan untuk tak guna dah nama Datsun tu. Jadi tak kira market Jepun ke, market export ke, semua guna nama Nissan sekarang ni. Perubahan yang paling banyak untuk generasi ni bagi saya adalah enjin kereta ni yang tadi 2.8 liter dah digantikan dengan 3 liter V6. Dan kali ni ada dua option, iaitu NA dan juga turbocharger. Kalau naturally aspirated ni power dia 160, dan kalau turbo pula power dia 200 horsepower. Tapi ada market yang dapat enjin yang dah di tune up supaya power dia jadi 228 horsepower. Ini untuk market negara-negara yang emission regulation dia tak ketat sangat lah. Dan sepanjang production Nissan Fairlady generasi ketiga ni, Nissan adalah touch up sikit-sikit supaya kereta ni tak nampak dated sangat. Contohnya pada tahun 1987 diorang ada ubah-ubah sikit design kereta tu. Bumper depan, bumper belakang, lampu depan baru, lampu belakang baru. Dia macam seolah-olah orang buat facelift version of 300ZX ni. Perubahan yang besar sikit diorang buat pada production tahun 1988 di mana diorang tukar turbocharger diorang. Asalnya guna Garrett T3 tapi kali ni diorang guna Garrett T25 untuk improve torque delivery dekat RPM yang rendah. Dari segi enjin tak ada apa-apa perubahan yang dibuat sepanjang generasi Fairlady yang ketiga ni. Untuk generasi keempat pula, Nissan carry over je nama Nissan Fairlady 300ZX ni dari generasi yang sebelumnya. Production Fairlady generasi keempat ni bermula pada tahun 1990 dan enjin dia pun masih sama, iaitu 3 liter V6. Tapi pada era ni, enjin ni dah dipasang dengan macam-macam teknologi. Ada DOHC, ada VVVT dan enjin NA je dah boleh sampai 222 horsepower. Untuk enjin yang ada turbo pula, power dia dah sampai 300 horsepower dan kereta ni top speed dia boleh pergi sampai 250 km sejam. Memang power kereta ni dan dapat macam-macam award lah dekat US pada masa tu. Satu sebab yang Nissan boleh hasilkan kereta yang sangat power macam ni adalah kerana kereta ni dia antara kereta pertama yang didesain menggunakan CAD ataupun Computer Aided Drawing. Maknanya sebelum dari era ni, orang desain kereta pakai lukisan tangan je tau. Bila dah boleh guna CAD untuk desain kereta, macam-macam lah improvement yang diorang boleh buat dan macam-macam teknologi diorang boleh masukkan dalam kereta ni. Maka terhasillah kereta yang Motor Trend dulu panggil one of the top 10 performance car. Dan pada tahun 1993, Nissan release model ni yang versi convertible. Ni kira kereta Nissan Z convertible yang pertama lah. Tapi malangnya kereta generasi keempat ni timing dia tak berapa bagus sikit sebab harga dia sentiasa meningkat. Dan sebenarnya ni bukan salah Nissan pun, cuma pada masa tu yen masa tu dia naik berbanding USD. Jadi sales memang slow sikit lah dekat sana. Dan masa tu trend dekat US pula orang suka beli SUV untuk price range yang sama. Jadi antara tahun 1997 sampai 2002 macam tu, Nissan Fairlady ni production dia berhenti kejap. Sebabnya Nissan pun fokus nak buat SUV dan kebetulan ada masalah kekangan kewangan pada masa tu. Kemudian pada tahun 1999, Renault beli 40% saham dalam Nissan. Dan pada tahun 2001, CEO diorang umumkan yang model Nissan Z ni akan kembali ke pasaran. Dan akhirnya pada tahun 2002, lahirlah Nissan Fairlady yang kita kenal sekarang, iaitu Nissan 350Z. Enjin kali ni memang lebih besar, iaitu 3.5 liter DOHC V6. Dan diorang memang launch kereta ni dengan sangat banyak variasi. Ada 5 variasi yang customer boleh pilih, iaitu Base, Enthusiast, Performance, Touring dengan Track Edition. Dia ikut negara lah. Ada negara yang dapat semua variant, tapi kalau macam Europe contohnya, diorang hanya dapat trim track saja. Enjin ni asalnya menghasilkan kuasa sebanyak 287 horsepower, tapi pada tahun 2005 Nissan naikkan power ni kepada 300 horsepower. Harga pun sangat kompetitif masa tu dekat US. Asalnya diorang target harga tak boleh lebih 30,000 tau. Tapi masa launch, diorang dapat jual dengan harga 26,000 USD saja.
Jadi tak ada masalah orang komplain kereta ni mahal lagi. Dan walaupun tadi saya cakap masa launch ada 5 variant, pada tahun-tahun tertentu Nissan offer sampai 7 variant sebenarnya untuk kereta 350Z ni. Dan of course, kalau ikut trend generasi keempat sebelum ni, generasi ni pun Nissan hasilkan Fairlady Convertible pada tahun 2004. Production kereta Fairlady pada generasi kelima ni, dia berakhir pada tahun 2008 sebelum digantikan dengan generasi keenam yang dipanggil Nissan 370Z. Untuk generasi keenam ni bagi saya rupa masih lagi hampir sama, mungkin lebih handsome sikit. Cuma enjin pun ditambah bagi besar lagi dan sekarang ni kapasiti dia mencapai 3.7 liter dan power output boleh pergi sampai 350 horsepower. Kereta ni masalahnya kalau enjin makin lama makin besar, makin jaranglah nak nampak dekat Malaysia. Sebab road tax dia makin tinggi. Setahun je dalam RM5,000 macam tu kalau tak silap saya. Ini road tax saja tahu, tak masuk insurans lagi. Jadi walaupun tujuan asal Nissan nak jadikan Fairlady ni kereta sport yang mampu milik, strategi tu tak menjadi dekat Malaysia atas faktor road tax. Tapi tak dapat dinafikan generasi ke-6 Nissan Fairlady ni memang sangat power kalau dibandingkan dengan abang-abang dia sebelum ni. Dan generasi ke-6 ni sebenarnya saya tak pasti setakat video ni dirakam masih ada dalam production ataupun tidak. Kalau anda tahu tolong komen dekat bawah. Sebabnya ada ura-ura kata generasi ke-7 nak dilancarkan pada tahun 2018. Tapi sampai sekarang hanya ada teaser untuk prototype dia dan masih belum dilancarkan lagi. Jadi kita tunggu je lah. Memang panjang sebenarnya sejarah Nissan Z ni kalau nak ikutkan. Ini belum cerita pasal racing-racing yang diorang pernah menang lagi. Memang banyak sebab strategi racing ni satu strategi manufacturer untuk jual kereta diorang. Korang sendiri pernah merasa tak naik Nissan Fairlady ni? Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah dan kalau anda dapat belajar sedikit sebanyak dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu kami dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.